Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak yang saya kasihi sekalian. Hari ini seperti biasa kita akan belajar pendidikan Islam bersama saya Ustazah Roziana binti Ali. Hari ini kita akan belajar bahagian jawi iaitu imbuhan akhiran an. Okey. Apa itu imbuhan akhiran? Okey, kita tengok imbuhan akhiran ialah kata dasar yang menerima imbuhan di akhir perkataan. Okey, untuk hari ini kita akan belajar imbuhan akhiran an. Itu ada imbuhan an yang ditulis dengan alif nun, ada yang ditulis dengan hamzah nun, dan ada yang ditulis dengan nun sahaja. Okey anak-anak, kita tengok imbuhan akhiran yang tulis dengan tulisan alif nun. Okey, iaitu apabila kata dasarnya diakhiri dengan huruf vokal waw ataupun dalam bahasa Melayu dia julah. Okey, maka imbuhan an ditulis dengan alif nun. Dengan mengekalkan hamzah alif, yang mengekalkan alif di an dia ada alif. Okey, kita tengok. Okey, perkataan sapu. Awak perhatikan sapu, kata dasarnya diakhiri dengan huruf waw. Okey, waw Okey, maka imbuhan akhirannya mesti ditulis dengan alif nun. Okey, awak perhatikan sini pada kata terbitan dia sapuan. Sapuan, sapuan. Ini kata dasar dia hujung waw, dan kata terbitan bagi an dia kena tulis alif nun. Kita tengok contoh lain bagi an yang ditulis dengan alif nun. Contoh dia kata dasar gurau. Okey, diakhiri dengan huruf waw. Okey, imbuhan dia mesti ditulis dengan alif nun an. Dan ejaan dia mesti seperti ini ejaan dia. Gurauan. Okey, seterusnya ialah lalu. Imbuhan an ditulis dengan mengekalkan alif pada ejaan an tu, dia akan jadi laluan. Okey, dan contoh yang terakhir ialah serbu. Okey, imbuhan dia adalah an juga dan ditulis dengan mengekalkan alifnya. Jadi serbuan. Okey, saya ulang sekali lagi. Jika kata dasar dia diakhiri dengan huruf waw, okey, waw maka imbuhan akhirannya mesti ditulis dengan alif nun an. Okey, baiklah, saya harap kamu semua faham ya. Okey, sekarang kita perhatikan pula imbuhan akhiran an yang ditulis dengan hamzah nun. Okey, bila kita nak gunakan hamzah nun? Apabila kata dasarnya diakhiri dengan huruf vokal alif. Vokal alif ataupun bunyi dia A lah. Maka imbuhan an ditulis dengan hamzah nun. Okey, baiklah. Kita tengok pada dia punya contoh dia. Perkataan guna. Okey, kata dasarnya berakhiran dengan huruf huruf alif. Maka huruf alif pada imbuhan, imbuhan an ni, huruf alif ni diganti dengan huruf hamzah. Huruf alif pada imbuhan an tu diganti dengan huruf hamzah. Tengok bagaimana cara menulis dia. Seperti ini. Kita akan jadi gunaan. Alif ini diganti dengan huruf hamzah.
Okey, sebabnya dalam tulisan Jawi tak boleh ada dua alif. Kalau ikutkan ejaan dia ga, waw, nun, alif, alif, nun. Tapi untuk hukum Jawi, formula Jawi dia, alif yang kedua kita kena ganti dengan huruf ya, hamzah. Okey, mari kita lihat contoh lain bagi imbuhan an yang ditulis dengan hamzah nun. Contoh dia yang pertama ialah bina. Okey. Ingat kata dasar dia berakhir dengan huruf alif. Maka alif pada imbuhannya pula kita kena ganti dengan huruf hamzah. Okey, maka dia akan jadi binaan, ditulis dengan hamzah. Baya, nun, alif, hamzah, nun, binaan. Okey, lihat pula contoh yang seterusnya ialah perkataan cipta. Cipta, kata dasarnya berakhir dengan huruf ya, bagus semua huruf alif. Maka huruf alif pada imbuhan an kena ganti dengan huruf hamzah. Maka kata terbitannya ialah ciptaan. Alif yang an ni patutnya alif diganti dengan huruf hamzah. Okey, kena ingat alif tak boleh ditulis dua kali dalam kata terbitan. Jadi alif yang kedua kena ganti dengan huruf apa tadi? Ya, huruf hamzah. Maka ciptaan dieja dengan ca, ya, pa, ta, alif, hamzah, nun. Okey, kita tengok pula contoh yang terakhir bagi tulisan yang imbuhan an yang ditulis dengan hamzah nun. Contoh dia ialah kira. Okey, kata dasar dia berakhir dengan huruf alif. Okey, dia alif yang kedua daripada yang kedua lah, ataupun alif pada imbuhan ni kena ganti dengan huruf hamzah. Ingat dalam tulisan Jawi tak ada, kalau kata terbitan itu ada dua alif. Jadi ejaan kiraan tu ialah kaf, ya, ro, alif, hamzah, nun. Kiraan. Kita lihat pula imbuhan akhiran yang ditulis dengan nun saja. Imbuhan an tu ditulis nun saja. Okey, apabila kata dasarnya diakhiri dengan huruf ya ataupun bunyi dia huruf ai. Okey, maka imbuhan an ditulis nun sahaja dengan menggugurkan huruf alif. Menggugurkan ni maksud dia buang huruf alif tu. Okey, kita lihat contoh perkataan tari. Okey, kata dasar dia berakhir dengan huruf ya. Maka imbuhan an dia kena buang huruf alif. Ni kena buang ni. Nampak ni ada pangkah ni. Kena buang. Maka tarian tu ditulis sebegini. Ta, alif, ro, ya, nun. Tak ada huruf alif pada an tu. Tarian. Okey, kenapa? Kenapa tak ada alif? Kita tengok balik. Sebab ni kata dasarnya diakhiri dengan huruf ya. Maka imbuhan an tu ditulis membuang huruf alif. Tak ada huruf alif. Kalau kata dasar dia berakhir dengan ya. Okey, kita lihat contoh lain di mana imbuhan akhiran an tu ditulis dengan nun saja. Okey, kata dasar bagi perkataan lari. Okey, kata dasar ni berakhir dengan huruf ya. Imbuhan dia an. Okey, tapi bila dia dalam penulisan dia ditulis tanpa ada huruf alif pada an. Okey, lam alif la, ro, ya, nun, larian.
Ni alif ni dibuang. Alif pada an ini dibuang, digugurkan. Okey, contoh lain lagi. Puji. Okey, kata dasar dia berakhir dengan huruf ya. Bila dimasukkan imbuhan an, dia ditulis sebagai pujian tanpa ada huruf alif. Kenapa tak ada huruf alif? Sebabnya kerana kata dasar dia berakhir dengan huruf ya. Kalau ada huruf ya, kita kena buang. Buang alif ni. Mana ditulis an tu hanya huruf nun sahaja. Okey, contoh terakhir ialah perkataan kaji. Kaji diakhiri dengan huruf ya. Kata dasar tu huruf ya, masuk imbuhan an. Okey, bila ditulis, buang huruf alif pada imbuhan an tu. Maka ditulis kajian tu dieja sebagai kaf alif jim ya nun. Kajian. Kita lihat lagi imbuhan akhiran yang ditulis dengan huruf nun saja. Bagi imbuhan an ditulis dengan nun saja. Apabila kata dasarnya diakhiri dengan huruf konsonan. Apa pula huruf konsonan ni? Huruf konsonan ni selain pada huruf vokal lah. Huruf vokal yang kita belajar tadi, yang kita tahu selama ni ada alif, waw, ya. Selain pada alif, waw, ya tu, namanya huruf konsonan. Konsonan. Maka imbuhan an ditulis nun saja dengan menggugurkan alif. Menggugurkan alif. Okey. Kata dasar dia, contohnya kata dasar ialah luar. Luar, kata dasar diakhiri dengan huruf ro. Huruf ro bukan alif, waw dan ya kan? Tadi kita tengok kalau berakhir dengan huruf alif kena tambah hamzah nun. Kalau diakhiri dengan huruf waw kena tambah alif nun. Kalau diakhiri dengan huruf ya kena buang alif. Begitu jugalah kalau dia diakhiri dengan huruf konsonan yang lain, dia kena buang alif juga. Imbuhan alif pada imbuhan an tu digugurkan, dibuang. Termasuk gugur tu dibuang, dah tak ada lagi. Oleh itu ejaan luar ni, okey, luar, kata dasar dia berakhir dengan huruf ra. Bila masuk imbuhan an, kata terbitannya ialah luaran dengan dieja tanpa ada alif sebelum nun an. Alif tanpa alif lah pada imbuhan an. Jadi ejaannya ialah lam waw alif ra nun, luaran. Baiklah, kita tengok pada contoh yang lain. Contoh perkataan basuh diakhiri dengan huruf ha. Maka imbuhan an-nya dibuang alif, digugurkan alif. Ejaan dia basuhan, ba alif, sin waw ha nun. Tidak ada huruf alif. Okey, contoh lain ialah ikutan. Kata dasar diakhiri dengan huruf ta. Maka imbuhan an dia dibuang huruf alifnya. Maka ejaan dia ialah alif, ya, kaf, waw, ta, nun. Ikutan. Ya, ikutan. Okey, contoh yang terakhir. Yang ini bagi yang buang alif pada bukan kata dasar yang diakhiri bukan huruf vokal. Perkataan alif ialah tulis. Ta, waw, lam, ya, sin. Kata dasar dia diakhiri dengan huruf sin. Maka huruf alifnya digugurkan pada imbuhan an tu. Dan dia ditulis sebagai, tulisan tu ditulis sebagai ta, waw, lam, ya, sin, nun. Tampak ada huruf alif pada imbuhan an ni. Ingat ya, kalau bukan kata dasarnya berakhir dengan huruf alif, waw dan ya, maka kita kena buang dia punya huruf alif pada imbuhan an. Kita lihat imbuhan akhiran yang ditulis dengan alif, hamzah, nun. Okey, apabila kata dasarnya diakhiri dengan huruf ba, ta, fa, sin, ga, nun, ya, ja, ya, kaf, jim, mim. Kalau saya, formula saya ialah betapa segannya jam. Okey, imbuhan an tu ditulis dengan alif, hamzah, nun dengan ada penambahan huruf alif.
tadi, apabila saya ada bagi tahu sebelum ni tadi, kalau benda A lah kan kita baca. Bahasa Melayu kita je, jawab Rumi kita baca BACA. Okay. Ada separuh perkataan Jawi ni dia panggil hukum AA. Okey, panggil hukum ini. Dia membaca contoh ija saya. Sa, ya. Sin, alif, ya. Ba, alif, ca, baca. Okey, maka imbuhan an dia ditulis dengan ada penambahan huruf alif. Hamzah, nun. Kalau kita ikut tadi. Sebab pemila dia kalau ada bunyi A, vokal A tadi lah. Bunyi A kena tambah hamzah, nun. Tapi pada penulisan dia, tulisan Jawi ni, baca ni belum ada alif lagi. Jadi kita kena tambah huruf alif dia. Maka ejaan bacaan ialah ba, alif, ca, alif, hamzah, nun. Kena ada penambahan huruf alif. Kita lihat contoh lain. Contoh perkataan duga. Okey, kita kena tambah ada alif. Okey, duga ni betapa segannya Cik Jam ada duga tambah alif dan juga an, hamzah, nun. Ejaan dia ialah, kata terbitan dia ialah dal, waw, ka, alif, hamzah, nun. Okey, seterusnya ialah perkataan sapa. Sapa. Bahasa Melayu dia sin, S-A-P-A. Ada bunyi huruf A. Maka pada imbuhan an tu kena tulis ada tambah huruf alif. An dia hamzah, nun. Jadi bila kita ejit perkataan sapaan, kata terbitan sapaan, kita ejit sebagai sin alif, pa alif, hamzah, nun. Sapaan. Okey, contoh yang terakhir lah untuk ni, pemila hukum AA ni, perkataan buka. Kena ada kita buka, jawab Rumi, B-U-K-A. Jadi kita kena tambah huruf alif, kemudian an, imbuhan an, hamzah, nun. Maka kita ija bukaan tu sebagai B pula, ba, waw, kaf, alif, hamzah, nun. Okey, boleh ingat ya? Ingatlah. Sebagai rumusannya, perkataan yang berimbuhan akhiran ada dikekalkan ejaan kata dasarnya. Okey, ada juga yang berubah dengan penambahan dan ada yang digugurkan. Okey, sekian saja. Semoga kamu boleh fahamlah penerangan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.